Assalamualaikum, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba' bersama dengan saya Piyu Hafiz. Kita masih menyambung sifat kelima dalam sifat ibadur rahman, hamba-hamba kepada Allah Azza wa Jalla, iaitulah bersederhana dalam membelanjakan, menguruskan harta kita. Dalam topik yang pertama kita bincangkan bahawa kita hendaklah jangan berlebih-lebihan. Sebab itu dalam ayat ini disebutkan walladzina idza anfaqu lam yusifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Kena ada keseimbangan. Begitu juga tentang dunia dan akhirat. Maknanya di dunia kita ada kehidupan yang perlu kita gunakan untuk anak-anak kita, tuan-puan, ahli keluarga kita, ada benda yang daruriyat. Benda daruriyat ni makna benda yang mesti. Contohnya kita sebut adalah tempat tinggal kita, rumah kita, kan? Itu adalah benda yang daruri. Anak-anak kita hantar ke sekolah pembelanjaan ni, itu benda daruri. Kita ada buat simpanan kita, itu benda-benda daruri. Di sana ada juga benda hajiat, benda yang kita perlukan. Contohnya kereta. Kereta yang pertama tu adalah benda keperluan. Tapi apabila nak beli kereta yang ketiga, itu dah kategori tahsiniat. Jadi kita kena utamakan, tengok duit kita. Sebab itu tuan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita ni dalam menguruskan harta kita ni, kita jangan tengok orang yang ke atas, kita tengok orang yang kat bawah. Kalaulah kita ni naik kereta Proton, katakan, sebab saya dulu pernah naik Proton, saya tengok orang naik kereta Toyota, tak sabar saya tengok. Oi, laju berbenar dia bawa kereta. Apabila dia naik line kanan tu, boom dia, lain macam. Apabila Mercedes lalu, lagi tak sabar nak tukar. Sebab itu, dalam kita merasakan qanaah, bercukupan dengan harta, kita tengok orang bawah. Orang yang macam sekarang saya dah naik Toyota, Allah dah tambah rezeki. Sebab di kalangan kita ni tak sama. Ada orang yang berkemampuan menaiki kereta Toyota, ada yang berkemampuan naik kereta Mercedes, rumahnya ada yang banglo, ada yang rumah teres, itu zakat pun berbeza-beza. Tetapi apabila kita nak rasa nikmat dunia dan syurga, kita merasai qanaah, kita melihat orang bawah. Naik kereta Proton, tengok orang naik kereta kancil. Kita masih lagi zoom dia, pop dia, kan. Dan orang yang naik kereta kancil, jangan tengok orang yang naik kereta Proton tadi, tengok orang yang naik motosikal. Pak Imam naik motosikal, kan, pop. Tak sampai-sampai kadang motor rosak. Sebab subhanallah, kita akan datang sifat syukur. Untuk merasakan nikmat dunia akhirat ini, perlu ada sifat syukur dalam kita menguruskan harta kita. Dan syukur itu adalah kita lihat orang yang di bawah, kata para ulama. Dan orang yang naik motosikal, jangan tengok orang yang naik kereta. Sebab kalau kita yang naik kereta, kita tengok orang naik motor, ya Allah, hujan lebat, habis basah kuyup keluarga dia, tapi aku, anak-anak aku selamat, tak basah, kita akan rasa bersyukur. Orang yang naik motor pula, tengok orang yang naik basikal. Orang yang basikal tak sampai-sampai, orang naik motor dia boleh pecut lagi. Alhamdulillah. Orang yang naik basikal jangan tengok orang naik motor, tengok orang yang berjalan kaki. Orang yang berjalan kaki pula tengok orang yang mengesut, yang tak ada kaki, yang naik kursi roda. Yang naik kursi roda mengesut, tengok orang yang terdampar, memang dah tak boleh buat apa. Sakit, koma, sakit. Allah, aku masih boleh pergi ke masjid, masih boleh berjihad jalan Allah, masih boleh menuntut ilmu. Orang yang sakit tak boleh buat apa-apa. Dan tuan-puan, orang yang sakit pula tengoklah orang yang dah meninggal dunia, mereka ni telah kembali kepada Allah. Sebab itu, tuan-puan yang dirahmati Allah, dalam kita nak dapat dunia akhirat, jangan lupa. Banyak duit macam mana, kita kaya macam mana, jangan lupa harta kita ada hak pada orang lain. Wa aqimus solah wa atuz zakah. Kita kena menunaikan zakat kita 2.5%. Kenapa kita perlu tunaikan zakat? Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ila akhir ayat. Kita keluarkan zakat kita, sedekah kita untuk apa? Tutahhirum, mensucikan harta kita. Barulah dunia akhirat kita dapat. Sebab harta tadi disuci. Sebab kadang-kadang duit kita ni bercampur aduk, tuan-puan. Yang keduanya apa dia? Bukan saja tutahhirum wa tuzakkihim biha. Kita nak didik hati kita daripada sifat kikir, dari sifat kedekut. Kadang-kadang kita kedekut dengan siapa? Ahli keluarga. Hui, kadang kita ada bisnes, kita bagi fakir miskin, cek dia lebih besar dari manusia. Tapi apabila cerita bab isteri baru, minta makeup kecil je, kita dah berkira. Tuan-puan, jangan begitu. Ayah-ayah terutamanya, ketua keluarga.
pastikan kita memberikan hak kepada ahli keluarga kita. Saudara mara kita yang miskin itu lebih utama perlu kita bantu. Berikan nafkah kita, kita berikan bantuan kepada mereka. Saya teringat ada seorang anak murid saya. Ada seorang bapa pelajar kepada 3 orang anak murid saya. Dia hantar anak dia, subhanallah, tuan-puan, dia cakap, "Ustaz, saya kerja saya jual nasi lemak tepi jalan, tak cukup nak bayar yuran." Saya kata, "Tuan, kalau ikhlas, InsyaAllah Allah akan berikan laluan keluar daripada kesempitan." Tuan-puan, tahun kedua dia hantar anak dia yang kedua. Dia kata, "Ustaz, Alhamdulillah cukup Ustaz saya bayar yuran. Saya pun tak tahu mana Allah bagi rezeki." Sampai tahun kelima dia hantar anak dia yang kelima. Anak dia tahun kelima dah khatam. Anak dia tingkatan 4 masuk tingkatan 1. Tuan-puan, ketiga-tiga berjaya. Seorang sekarang dah jadi pengurus masjid macam nazir masjid, balik daripada Al-Azhar Mesir. Seorang lagi kerja Jakov, balik dari ketua, antara ketua juga guru Jakov, guru agama di KPM, balik daripada Universiti Madinah. Dan seorang lagi jadi peguam belajar di undang-undang di UAE. Saya tanya dia apa rahsia dia. Dia kata apa? Tuan-puan, subhanallah, siap kali dia ke masjid, dia akan buka dompet dia sebelum keluar. Dia akan tengok nilai yang paling besar yang ada dalam dompet dia. Kalau ada RM10, RM10 lah yang besar itu disedekahkan ke masjid. Dia percaya dalam hadis, "Ma naqasa min malin." Ila akhir hadis. Tidak akan berkurangan harta disebabkan sedekah, disebabkan zakat, disebabkan wakaf, disebabkan infak yang kita berikan. Tuan-puan, kalaulah dompet dia ketika hari itu ada RM100, RM100 lah yang diinfakkan. Subhanallah. Akhirnya anak-anaknya berjaya. Ini kenapa? Sebab keberkatan yang dia bawa dalam keluarganya. Sebab itu, saya ingatkan diri saya dan kepada tuan-puan, bersedekahlah. Berzakatlah yang dapat mensucikan harta kita untuk kita dapat keseimbangan dunia dan keseimbangan akhirat. Ramai di kalangan kita ni kadang berkira. Apabila tabung masjid lalu malam Jumaat, kita kuliah-kuliah agama, kita kata apa? Lalu tabung ni, "Allah Ustaz, duit tak bawa, dompet tak bawa Ustaz, macam mana ni?" Tuan-puan jangan bimbang, ibu-ibu kalau dompet tak bawa, kan, beg tak bawa, ni cincin gelang boleh sedekah. Allahu Akbar Ustaz. Cincin gelang tu boleh sedekah. Abang-abang, ayah-ayah kalau tak bawa duit, tak apa, kunci motor boleh masuk. Tanya Tuan Nazir, besok kita bagi geran motor, kita bagi untuk dicagarkan. Taklah sampai tahap begitu. Tapi poinnya apa tuan-puan? Jangan kita kedekut. Sebab dalam ayat ini, jangan berlebihan dan jangan kita kikir. Kita perlu keseimbangan. Dunia kita kena kejar dan infak, zakat, bantu. Mak Tafiz, saya antara orang yang penting lah, maknanya orang yang berkecimpung dalam bidang tahfiz, pernikahan tahfiz ni. Saya mewakili kawan-kawan selaku pengerusi Persatuan Tahfiz Selangor. Ada 400 lebih mak tahfiz di Selangor. Yang mana kita tak berhenti membantu mereka dari segi keselamatan, bantuan. Dan tuan-puan, bantulah mak tahfiz, bantulah orang fakir miskin. Lebih-lebih lagi musim PKP ni, di Selangor saja saya baru ziarah CEO Lembaga Zakat Selangor, 10,000 keluarga baru yang telah disahkan menjadi fakir dan miskin. Kenapa? Disebabkan COVID-19. Diorang tak ada kerja. Oleh demikian, keluarkanlah duit yang kita ada. InsyaAllah keseimbangan dunia akhirat akan kita dapat. Wallahu a'lam.